Jadi itu termasuk di antara dosa yang besar, ya. Baik. Kemudian jenis-jenis zina lagi. Banyak ni jenis ni. Kemudian zina asyuyukh. Antara zina yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala juga adalah zina asyuyukh, iaitu orang-orang tua yang masih berzina. Tua dah. 68, 75, 80, la ilaha illallah. Ada ke tak ada? Ada. Bukan kata tak ada, ada. Ada. Ya. Asyuyukh dia panggil. Ya. Ini disebut dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi SAW menyatakan 3 golongan yang Allah takkan bercakap dengan dia ke akhirat. Allah boikot dia. Boikot. Wala yanzuru ilaihim. Macam mana ada kutu beras kat sini ni? Ya. Kutu beras. Oh, ada lagi. Okey. Yang seterusnya dia pun nak main dengan kuliah kak. Nak pergi cerita kat kawan. Kemudian Allah Ta'ala tidak memandang dia. Bukan tak bercakap saja, tengok pun tak. Maknanya kalau bangun di padang mahsyar tu, Allah biar dia sampai semua orang dah masuk syurga neraka, lepas tu baru ditentukan tempat kembali dia. Teruklah. Wala yuzakkihim, dan Allah takkan ampunkan dosanya yang berbaki. Maksudnya kalau dia ada buat dosa, walaupun kebaikan dia lebih banyak, dosa tu Allah tak ampun. So dia kena duduk mana? Dia kena duduk kat Al-A'raf. Dia dah taubat tak lah. Ni kalau dia tak taubat lah. Kalau dia tak taubat, maknanya Allah takkan ampunkan dosa dia tu sama sekali. Sebab ada orang yang dia tak taubat, tapi dia buat dosa kecil, kebaikan dia tu lebih banyak, Allah ampunkan dosa kecil dia, walaupun dia tak taubat. Tapi ada golongan Allah takkan ampunkan. Allah tak bagi muka kat dia lah, tak bagi chance. Ya. Siapa dia? Nabi sebut ada 3 golongan. Yang pertama, ailun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Dahlah miskin sombong, la ilaha illallah. Biasanya orang miskin tak sombong kan? Ni sombong. Yang jenis miskin akhir zaman ni, dia susah tapi bergaya orang kaya. Beli yang uptown LV pakai, lepas tu bila orang jalan depan orang, hina-hina orang, duk berasa diri kaya kan? Ataupun juga Louis Vuitton, ataupun mengisyaratkan akhir zaman banyak orang miskin jadi kaya. Memang pun dia asal keluarga miskin, susah, Allah bagi kaya daripada orang yang asal keturunan keluarga kaya. Tapi bila dia jadi kaya, dia lupa asal usul dia, jadi sombong. Dan kalau kita tengok, tak percaya cuba tanya, ni menara yang tinggi-tinggi ni, kita tengok kat bandar-bandar, cuba tanya siapa tokek dia. Tengok asal keluarga dia, keluarga apa. Orang susah, tapi mereka jadi kaya, tapi mereka menjadi sombong. Itu yang ni Allah tak pandang, Allah tak suka. Kalau orang kaya sombong, itu memang lazim lah. Orang kaya memang dia sombong lah. Hak ni miskin tapi dia tak ingat langsung asal-usul dia. Mak dia pun dia buang pasal malu nak kata dia asal keluarga miskin ni. Lebih kurang lah tu. Tangging ke, tanggang ke, tonggang. Dia beradik lah tu kan. Dah. Ni Nabi sebut 3 golongan tu lah. Antara 3 golongan tu, sekali kita masuk yang tu. Yang zina tu, hak tu belum masuk lagi. Ini salah satu daripada 3 golongan tu. Yang kedua adalah malikun kadzab, pemimpin yang bohong. Dia bohong rakyat dia, sampai mati rakyat dia pun tak tahu kena tipu. Yang ni Tuhan benci. Yang ketiga
Syaikhun zanin. Ni yang kita nak maksud tadi tu. Orang tua yang masih berzina. Tua dah. Zanin. Orang tua yang masih berzina, duk sibuk nak cari perempuan, nak apa ni, orang patutnya fikirlah kan, nak pergi kubur dah, kain kapan beli dah belum, masjid pergi dah dia fikir benda lain, nak pergi disco, pergi cari orang perempuan, duk berasa diri muda. Ada jogging pun pakai seluar pendek kan. Macam-macam lah makin zaman ni, ya. Baik. Kemudian ulama juga membahagikan itu jenis zina melalui perbuatan lah, zina fi'li, zina perbuatan, itulah yang paling besar zina dia. Tapi ulama juga sebut zina ni pula ada jenis-jenis dia. Dia ada dipanggil sebagai zina majazi. Zina majazi. Apa zina majazi itu? Zina kiasan. Dia juga dapat bahagian zina. Yang tadi zina fi'li, hakiki, maknanya memang perbuatan zina lah yang kita memahami hubungan tu. Ini zina majazi. Yang ni pun kalau boleh kena tinggal lah. Yang pertama, zina lisan. Macam tadilah yang Allah sebutkan tadi, perkataan fahisyah tu. Pi tuduh orang berzina, pi tuduh orang ni anak luar nikah. Fitnah tu tadilah. Pi kata dia ni anak buangan, mengatakan keturunan orang. Itu zina lisan. Ya. Termasuklah perkataan-perkataan yang tidak baik tadilah. Ya, perkataan-perkataan yang tidak baik tadi itu. Ya. Kemudian zina al-arkan. Zina al-arkan, maknanya zina anggota badan, seperti tangan pergi pegang perempuan yang bukan mahram, pergi pegang lelaki yang bukan mahram, sama ada pegang dengan syahwat ataupun pegang tanpa syahwat. Itu dipanggil zina al-arkan. Sama ada dia pegang tu kerana dia bertugas ngurut ke, ataupun tanpa darurat lah. Kalau darurat ni lain cerita lah, ya. Darurat ni terpaksa, dah tak ada pilihan, itu lain. Macam doktor kan, terpaksa pegang, ya. Tak ada pilihan. Okey. Kemudian zina al-udhun, zina telinga, iaitu mendengar perkataan ataupun nyanyian ataupun suara, bisikan yang menggairahkan. Yang tu pun masuk, kerana dia jalan yang boleh membawa kepada zina. Yang seterusnya zina al-ain, zina mata lah. Mata ni yang duk tengok benda-benda yang menggairahkan tadi, yang menggairahkan, tak kira lah aurat ke apakah dan seumpama dengannya. Kemudian yang terakhir adalah zina perhiasan. Zina perhiasan. Zina perhiasan ni maknanya pakaian dia, iaitu dia tak melakukan zina, tapi cara dia pakai tu macam orang berzina. Macam karakter orang yang melakukan perzinaan. Macam, minta maaf bahasanya, pelacur lah, ya. Dari segi pakaian yang dia pakai tu adalah pakaian yang menjolok mata, ya. Kemudian make up dia tu kan, sampai orang tak boleh beza bulu mata dengan penyapu. Contohlah kan, terlalu ni sangat lah kan. Ustaz nak tanya, yang jenis-jenis zina kan, macam mana zina yang melibatkan dia berzina dengan orang bukan Islam, masuk kategori mana? Tu zina ajnabi. Ajnabi. Ajnabi.
bila mendengar suara nyanyian yang menggairahkan. Kita dengar lagu tu. Kau macam mana? Lagu-lagu kalau puji orang perempuan kan, berpuji, lepas tu kita dengar lagu tu pula, duk bayang menyanyi tu pula, dia main macam tu. Dia ada je macam nasyid kan Ustaz. Macam dia melantunkan nasyid Asmaul Husna kan. Saya pernah dengar kan lelaki dia cerita dia suka sangat cara perempuan tu bawa. Sampai dia cakap mesti cantik perempuan tu. Itu tapi dia bawa zikir Asmaul Husna dalam bentuk nasyid. Saya pernah dengar lah sekelompok lelaki yang mengatakan macam tu, sedap ni cantik perempuan ni. Tapi suami memang sedap Ustaz. Jadi tu kalau dia membawa nasyid, memuji Allah dan menambah Allah semua, macam mana tu? Kalau dalam keadaan itu, hukum berdosa itu ke atas pendengar, bukan ke atas penyanyi. Sebab penyanyi itu dia sampaikan benda yang baik lah. Cuma pendengar tu kalau dia tahu dengan cara dia dengar tu boleh membayangkan dia kepada wanita tu, dia janganlah dengar. Kalau macam tu, orang perempuan suara sedap baca Quran, kita dengar, kita dah bayang ni mesti segak. Macam tu apa pun tak boleh lah orang perempuan ni. Sebab orang lelaki ni dia payah sikit, dia pelik. Kadang-kadang perempuan tu cakap biasa je, cakap telefon, dia dengar suara apa tu apa yang selalu yang pick up call tu dia panggil apa? Operator kan. Dia call nak cakap, call lah, ikut lah mana-mana syarikat yang nak minta sambung link kan. Dia dengar suara perempuan tu, ni mesti segak ni. Dia payah orang lelaki ni. Tapi tak semualah kan, tak semualah. Jadi kalau macam tu susah lah. Tapi dari segi perempuan tu yang menyanyi dengan cara macam tu Ustaz, dia maksudnya mendayu-dayu. Dia memang ada ulama kata suara ni suara aurat perempuan, tapi Quran tak cakap macam tu. Quran cakap suara akan jadi aurat bila fala takhda'na bil qaul. Allah kata, wahai para isteri Nabi, jangan kau cuba melunak-lunakkan suara kamu. Melunak-lunak ni pun ulama bincang, apa maksud melunak tu? Kalau melunak baca Quran, kalau melunak berzikir, yang tu memang ada hadis Nabi suruh sedapkan suara bila baca Quran. Nabi tak kata orang lelaki saja. Maksud melunakkan ni macam macam nak pujuk menggoda. Abang, jenis macam tu kan. Suara seksa. Macam suka pi makan kat gerai tu sebab cara cakap. Dia pamai, dia lagu. Dia ada taranum tu, pasal dia kata kalau kat rumah, abe. Dia tak ada runah pun tak ada. Dia panggil sifat jahat. Kasar kan. Dia main kat warung, dia kata ni bagus ya, main makan sini tak mau makan kat rumah kan. Sepatutnya isteri yang kena melunakkan tu pada suami. Hak ni hak jaga gerai makan pula yang lunak kan. Dah penat lah. Yalah penat. Dia main pula tang kita penat kan. Silap jalan lah kan. Aduh. Itu contoh lah. Kan sekarang ni orang duk viral kan. Orang lelaki suka pi makan. Kedai-kedai perempuan yang pakai seksi, yang pandai cakap sikit, kat penuh. Viral. Senyum pun sama marah. Senyum pun kena marah. Tak faham. Dia pergi kedai makan. Lepas tu? Senyum lah, bercakap terima kasih, senyum, pelanggan. Oh. Isteri ni marah. Boleh senyum kat dua-dua, senyum kat akak tu, senyum kat okey, baik.
Habis sebab orang Siam banyak orang. Habis. Dia nak panggil abang tu boleh, tapi jangan berlagu lah. Cik nak makan apa? Panggil dia cikgu, brother. Okey. Termasuklah juga tadi dalam selain pada pakaian, perhiasan dia, tabarruj dia, termasuklah juga wangian tu kan. Termasuklah yang dalam hadis yang Nabi sebut. Okey. Kemudian cuma zina-zina majazi ni dia boleh diampunkan dosanya, kafarahnya adalah dengan banyakkan amalan sunat. Amalan sunat. Semayang, zikir. Cuma yang zina yang hakiki itu tadi tu, yang tu kena taubat nasuha lah. Ya, kena taubat nasuha. Baik. Okey, kemudian Allah Taala sebut bagaimana, yang kedua dalam ayat ni juga menunjukkan pada kita bagaimana hendak mensabitkan hukuman zina dalam Islam. Sebab hukuman bila berat, nak mensabitkan pun kena berat dalam Islam. Sebab tu Allah kata fastashhidu alaihinna arba'atan. Dalam Islam nak mensabitkan seseorang tu berzina mesti kena ada 4 orang saksi yang menyaksikannya. Susah tu. Kalau kita fikir balik, kalau tak syarat macam ni memang terlepaslah orang berzina. Sebab mana ada orang berzina? Mai Pak Wang. Nak buat apa ni? Nak jadi saksi? Mana ada? Tidak, memang dia tahu lah dia kena hukum. Kan? Macam mana tu? So kadang-kadang saya fikir balik, maknanya tak dapat dibendung jugalah perzinaan ni. Okey, kita kena faham macam ni. Ni kalau kita cakap secara dangkal, orang akan cakap macam itulah. Seolahnya Islam tak jagalah orang zina. Sebab 4 orang mana boleh? Mana ada orang zina depan orang? Jadi macam mana kita nak bendung zina? Ini orang cakap yang tak mendalami ilmu. Nak membendung zina bukan bila orang tu dah masuk bilik. Dah masuk bilik, maknanya dia dah keadaan kronik. Macam orang sakit kencing manis, dah terhampat. Mana boleh hilang dah kencing manis tu? Manis tu akan melekat dekat dia. Senyum manis, kencing manis akan melekat kat dia. Makan manis, semualah. Cuma untuk pengawalan saja. Kawal tu ya, tapi bukan untuk menghapuskan. Nak hapuskan, Islam sarankan apa? Banyak produk. Jangan tundukkan pandangan. Macam tadilah. Jangan sentuh orang. Yang itulah. Asingkan. Kan? Yang itulah produk dia. Kalau benda tu tak dibuat, tak dijaga, memang tak akan dapatlah untuk kita menghapuskan zina tu. Dia kena tutup jalan-jalan itu daripada awal. Bukannya bila dia dah duduk dalam jalan tu kita nak tutup tu susah lah. Ini menunjukkan kenapa Islam syaratkan 4 orang saksi yang menyaksikan. Menyaksikan apa tu? Menyaksikan mereka sedang berzina. Kalau mereka baru duduk, misalnya buat saya bercakap minta maaf, baru buka baju semua tapi belum melakukan zina tu, yang tu belum boleh jatuh hukum zina kat dia. Belum boleh. Tapi boleh jatuh hukum ta'zir lah. Sebab mereka berduaan tu. Ya, tapi hukum zina tak boleh. Ini menunjukkan juga dalam Islam, Islam melarang kita untuk mengintip orang berzina. Sebab saksi yang 4 orang ni bukan dia melihat dengan secara intipan, tetapi mereka melihat kerana orang tu berzina secara terang-terangan. Maknanya kat tepi jalan dia berzina. Kita tengok
4 orang tengok. Jadi kita kena cegah. Bukan, kena faham bila jadi saksi tu bukan tengok sampai habis dah. Jangan pergi faham. Ada orang tanya saya, maksudnya tengok, kita tengok sampai itu ke? Bukan. Bila 4 orang dah tengok, kena pergi cegah. Jangan buat. Pergi buat laporan terus. Kan? Itu maksud dia. Ya. Cuma untuk dia menjadi layak memberi persaksian adalah dengan 4 orang. Sebab hukuman dia itu berat. Ya. Hukuman dia berat. Jadi maknanya kat sini kita kena faham, hukum Islam ni, hukum hudud dalam Islam ni, dia nak membendung dosa yang terang-terangan, bukan dosa yang tersembunyi. Nak bendung dosa tersembunyi ni, dia kena bendung yang basic tu tadi tu. Daripada awal, peringkat daripada awal tu tadi, kena tutup jalan tu. Ya. Tapi kalau yang terang-terangan, itu je cara dia. Kena saksi yang melihat. Okey. Sebab dalam hadis Nabi SAW, baginda bersabda, setiap umatku, kullu ummati mu'afa, setiap umatku Allah maafkan daripada bala turun, illal mujahirun, kecuali orang yang buat dosa terang-terangan. Semua bala azab yang Allah turun ni, yang kita tengok hari ni, bukan kerana dosa yang orang buat tu tersembunyi, tapi dosa yang orang buat itu secara terang-terangan. Banyak orang yang mengajak kepada zina terang-terangan walaupun zina tu belum berlaku. Ya. Ataupun dia melakukan muqaddimah zina tu secara terang-terangan. Yang tu yang menyebabkan bala turun. Ya. Tapi kalau dia sengap-sengap, seorang masuk dulu, lagi kawan tu pula masuk, tak ada siapa tahu, yang tu Allah tak turunkan bala. Tetapi dosa tu tidak, tetap berdosa lah. Bala tu Allah turun, tapi Allah turun dekat individu tu. Allah tak turun dekat semua. Tapi kalau mereka buat terang-terangan, masyarakat tengok, tak campur tangan, semua kena bala tu. Bila Allah turun, semua akan kena. Ya. Baik. Jadi maknanya kita tak boleh mengintip lah, cari kesalahan orang tu, tak boleh. Sebab masuk memberi saksi ni bukan menjadi saksi kerana secara intipan, tapi memang kerana orang tu buat secara terang-terangan. Ya. Baik, jadi 4 orang saksi diperlukan dalam hukuman zina, sama ada yang sudah berkahwin ataupun yang belum berkahwin. Baik, cuma dalam konteks ayat ni berbicara tentang yang dah berkahwin, yang sudah berkahwin. Sebab tu kalau ibu-ibu sekalian faham bahasa Quran, kalau Allah guna perkataan nisa atau Allah guna perkataan imra'ah, itu merujuk kepada wanita yang tak taat, tidak taat. Ya, ada yang dia taat, ada yang dia tak taat. Maknanya dia bukan yang sempurna. Tapi kalau kita tengok Allah guna perkataan azwaj, yang tu yang bagus. Sebab tu kalau perasan masa kita baca ayat sebelum ni tentang faraid, Allah kata azwajikum, isteri-isteri kamu. Yang kamu mati, kamu meninggalkan isteri kamu. Allah guna perkataan azwaj. Ya, tapi dalam bab ni Allah tak guna pula min azwajikum, tapi Allah kata min nisaikum. Sebab bila pasangan tu buat benda yang tak baik, Allah takkan guna bahasa yang baik dekat dia. Allah tak guna bahasa yang baik dekat dia. Ya, tu kita kena faham. Ya. Sebab tu Zulaikha masa dia goda Nabi Yusuf, Allah kata imra'atul aziz, perempuan aziz. Allah Ta'ala tak kata zaujatul aziz, tak. Sebab dia buat benda tak baik, jadi Allah tak panggil nama dia bahasa yang baik. Sama juga isteri Nabi Lut, Allah Ta'ala tak kata, Allah kata dalam Quran imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah Ta'ala tak kata zaujalutin, zaujalut, sebab isterinya tak bagus.
Sama ada suami tak bagus pun sama, isteri tak bagus pun Allah guna bahasa yang sama. Ya. Okey. So kat sini menunjukkan diperlukan saksi. Pengajaran kita ambil adalah tidak boleh menjatuhkan tuduhan atau hukuman tanpa bukti. Dalam Islam bukti ni ada 3. Pertama, saksi yang adil. Ingat ya, saksi tu mesti adil. Apa maksud adil? Dia bukan kaki bohong, dia bukan orang fasik, dia bukan orang yang kaki fitnah orang. Tak. Kalau yang jenis fitnah orang, kita percaya cakap dia, yang ni saksi yang ditolak. Kan susah tu. Yang pergi tengok tu pula katakanlah geng fasik, dia pun buat sama, tak terimalah saksi dia walaupun dia tengok. Dia mesti saksi yang adil. Yang kedua, dalam Islam bukti itu datang melalui pengakuan. Orang yang berzina tu sendiri mengaku, ya kami telah berzina, bersihkanlah kami. Seperti mana berlaku di zaman Nabi SAW. Ada wanita Ghamidiyah, dia berzina, lalu dia mengaku depan Nabi SAW dan minta Nabi jatuhkan hukuman pada dia, sebab dia takut Allah azabnya di akhirat. Ya. Dan yang ketiga adalah qarinah. Qarinah ni maknanya bahan-bahan bukti. Bahan bukti ni macam-macam lah. Benih air ke, ataupun cap jari ke, benda-benda seperti itulah. Forensik punya kerja lah. Ya. Ini juga dijadikan sebagai bahan bukti. Okey. Baik. Okay. Seterusnya kita tengok ayat ini, hukuman bagi penzina di kalangan wanita sebelum disyariatkan hukum hudud. Sebelum disyariatkan hukum hudud. Apa hukuman dia? Suami kena kurung isteri di dalam bilik sampai ia meninggal dunia. Sebelum hukum hudud ni turun, kalau anak perempuan berzina, kalau isteri berzina, dia kena ambil anak perempuan dia, pergi kat satu bilik, dia kunci, dia hanya hantar makanan dan minuman sahaja, tak boleh keluar sampai mati. Tak boleh keluar. Sakit pun biar je dalam tu sampai mati. Itu hukuman dia. Ini hukuman yang pertama disyariatkan. Tapi lepas tu Allah ringankan. Berat tak hukuman ni? Berat lah. Tak boleh keluar mana. Tank COVID pun serabut dah tak keluar. Itu pun tak keluar dari rumah. Boleh nampak anak-anak. Ini duduk dalam bilik, anak pun tak ada, suami pun tak ada, duduk dalam bilik seorang-seorang. Kena kurung, hantar makan tak kat bawah, hantar minum kat bawah, duduk sampai meninggal. Azab tu. Baik. Tapi Allah Ta'ala kata, au yaj'alallah, ayat 15 hujung tu Allah kata, atau nanti tunggu Allah turunkan hukum baharu, jalan yang lain lah selain pada hukuman ni. Ini hukuman asal bagi orang yang berzina. Kalau suami berzina, isteri dia tak boleh kurung dia. Yang kurung dia penguasa. Ambil dia pergi buh dalam penjara, bagi makan minum, penjara sampai mati. Itu hukuman dia dululah. Kemudian Allah lapangkan kesulitan itu dengan disyariatkan dua hukuman baru. Yang pertama, dibezakan antara yang sudah berkahwin dengan belum berkahwin. Ini kita dah bincang dalam masa awal surah An-Nur. Dulu kita belajar. Ya, iaitu kalau yang dah berkahwin disebat dengan 100 sebatan di hadapan khalayak orang ramai dan dibuang negeri selama setahun. Dibuang. Kalau duduk negeri tu, buang dekat duduk negeri lain selama setahun, lepas tu baru boleh balik. Tapi itu tak wajib lah, itu ta'zir. Kalau dia teruk sangat,
Buat kali kedua dah kena sebab pun duk buat lagi, yang tu kena lah. Buang negeri dia. Ya, itu hukum ta'zir tambahan. Sebab dalam Quran tak kata buang negeri, dalam hadis sebut itu sebagai hukuman tambahan. Kalau yang sudah berkahwin, sebat 100 kali, lepas tu rejam dia sampai mati. Sebat dulu, lepas tu rejam. Siksa tu. Mana lagi berat? Kena kurung sampai mati ke kena rejam sampai mati? Kurung lah. Kurung dia seksa mental kita, mental torture. Silap tak sampai mati, gila dah dalam tu. Kalau rejam ni dia lebih cepat. Memang dia sakit, tapi dia lebih cepat, menyebabkan orang tu segera mati dia. Jadi tak azab dia lah, tak bagi azab lama-lama lah, ya. So Islam tak bagi seksa orang ni lama-lama. Sebab tu kita dah bincang dah sebelum ni. Kat sini ke saya bincang? Kat mana? Saya minta ingat kuliah mana. Kat sini lah kot, minggu lepas kan, yang kita cerita pasal hukum rejam tu. Bolehkah hukum rejam tu ditukar dengan menembak? Kan? Tu kita dah bincang kan. Rejam tu memang ulama sepakat, tapi cara pelaksanaan tu ulama bincang. So mana yang lebih mempercepatkan mati dia, itu adalah lebih baik. Ya. Okey. Tu hukuman yang Allah Taala syariatkan yang baru kepada mereka yang berzina. Ya. Okey, baik. Okey, seterusnya kita tengok ayat yang ke-16. Ya, tadi kita dah sebut tentang ayat yang ke-15, iaitu hukuman hudud bagi para penzina. Okey, pengajaran kat sini juga kita nak tengok. Bukan pengajaran lah, satu perbahasan saya nak sebut. Dalam Quran ni dia mengandungi ayat nasakh, dia panggil. Ayat nasakh. Ayat nasakh ni maknanya ayat yang telah dihapuskan, dimansuhkan. Dalam Quran dia ada 3 jenis kategori nasakh. 3 jenis kategori nasakh. Pertama, menasahkan hukum tetapi tidak menasahkan bacaan. Kedua, menasahkan bacaan tetapi tidak menasahkan hukum. Memansuhkan bacaan tetapi tidak memansuhkan hukum. Okey. Baik. Itu ada 2 jenis. Yang pertama, mansuhkan hukum, tidak bacaan. Yang kedua, mansuhkan bacaan, tidak hukum. Dua lah. Sebab tu dalam Quran, bukan semua ayat dalam Quran kita kena amalkan. Ada sebahagian ayat Quran, kalau kita amalkan, kita akan jadi sesat. Bukan sebab Quran tu, sebab kita yang tak amal dengan Quran dan tak faham dengan Quran tu. Sebab ayat tu dah dimansuhkan. Bila dah dimansuhkan, maknanya dia dah tak boleh diamalkan. Tapi kalau kita amalkan juga, kita akan jadi sesat. Contoh, dalam Quran Allah ada sebut boleh ambil riba. Boleh ambil riba, tapi yang sikit margin dia. Yang banyak Allah kata tak boleh. Sebab Allah kata, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang beriman, janganlah kamu makan riba yang compounding. Yang tak compound, okey. Tapi ayat ni dah dimansuh dengan ayat lain. Allah kata, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba secara keseluruhannya.
Nampak? Ada juga ayat Quran yang Allah kata, bukanlah Allah galakkan, maksudnya dia tak ada larangan tegas lah. Bahasa Arab pun ada juga, kan? Selesai ayat Quran Allah kata yattakhiduna minan nakhili syarban wa sakara wa sakaran wa rizqan hasana. Daripada buah kurma tu kamu boleh buat dia jadi minuman yang mabuk, dan kamu juga boleh buat dia minuman yang baik. Maknanya boleh lah. Tapi janganlah tengok ayat tu, sebab ayat tu sudah dimansuhkan. Sama juga Allah kata jangan kamu mendatangi solat dalam keadaan kamu mabuk. Maknanya indirectly bolehlah minum arak tu, cuma jangan minum teh nak sembahyang. Tapi jangan tengok ayat tu, tengok ayat di mana yang sudah mengharamkan arak secara total. Mana kita orang awam nak faham Ustaz? Lain daripada kalau kita berguru lah, kita membaca kan. Dia kena belajar lah Kak Su. Itulah macam kita insyaAllah lah kita tahu kan, pada orang yang ambil separuh macam tu. Sebab tu bahaya kalau orang yang belajar sendiri, kan, dia nak baca Quran, dia tafsir sendiri, nanti dia akan nampak Quran ni ada kontradik, macam ada pencanggahan. Tapi sebenarnya tak ada pencanggahan, sebab ayat tu dah dihapuskan, dia dah tak diamalkan lagi. Tapi Allah masih kekalkan ayat dia. Allah tak buang ayat dia. Kenapa Allah tak buang? Kenapa tak? Dah benda tu dah tak boleh amalkan, buang je lah. Oh, itu jawapan mudah tu. Tujuan dia, Allah Ta'ala nak tunjukkan sifat kasih sayang Allah kepada hamba dia. Cara Allah nak didik kita tu, Allah tak terus. Mana manusia boleh berubah secara terus? Dia boleh jahat terus, esok tu kau jadi alim, mana boleh? Dia perlukan masa lah, kena bagi masa kat dia. Kalau orang dah biasa minum arak nak terus tinggal, susah lah. Dia kena kurang sikit-sikit, kan? Bagi masa kat dia, ya? Tapi dia kena ada azam, dan dia memang kena tinggal betul-betul lah. Tak boleh lah lama sangat ni azam ni, ini bukan berazam ni, kan? Itu tak boleh lah, ya? Itu antara hikmah dia. Sama juga ada dalam ayat Quran, kalau suami meninggal, isteri kena beriddah selama setahun. Macam setahun kan lama. Allah kata walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul, setahun. Ghaira ikhraj, tak boleh keluar setahun. Siapa antara kamu yang suami dia meninggal, hendaklah suami itu buat dua benda, dan ke atas wanita tu dua benda. Pertama, suami kena wasiatkan kepada isteri-isteri mereka harta untuk mereka belanja selama setahun. Abang nak meninggal ni, ni nafkah kamu setahun dah ada dah, siap. Nombor dua, isteri tu tak boleh keluar rumah setahun tu. Duk lah, nak order apa, grab je. Dia kuliah tak boleh, dia kematian tak boleh setahun. Mana tak keluar dia, kan? Baru sehari tak keluar, keluar dah. Jadi setahun lama. Last sekali Allah bagi diskaun 4 bulan 10 hari. Daripada setahun jadi 4 bulan 10 hari. Itu pun 4 bulan 10 hari kalau benda-benda urusan yang penting boleh keluar. Dulu penting ke tak penting ke, tak boleh keluar langsung. Oh, payahlah, susahlah pada orang perempuan. Sebabnya ada satu ceramah tu ada kata bila Allah melarang dalam iddah perempuan tak boleh keluar rumah, maknanya keluar berpindah daripada rumah kelamin itu, bukannya keluar rumah contohnya lah macam untuk benda-benda yang baik lah, contohnya dia bekerja ke, dia terpaksa nak hantar anak sekolah ke, betul ke? Macam sebabnya bila dia kata melarang perempuan keluar pindah daripada rumah itu, sebenarnya untuk menjaga kebajikan perempuan itu daripada contohnya lah dia duduk dengan ipar ke, mertua ke, supaya tidak dihalau daripada keluar, halau keluar daripada rumah.
Okey, dalam bab ni actually sebenarnya ada perbezaan pendapat para ulama. Tu banyaklah perbahasan dia. Ada ulama yang menafsirkan maksud tak boleh keluar tu adalah tak boleh keluar melainkan perkara-perkara darurat. Perkara-perkara yang darurat lah. Perkara-perkara darurat ni atau hajat yang bersangatan. Itu bolehlah. Contoh dia nak keluar pergi cari rezeki sebab suami dia tak tinggalkan harta. Tapi kalau suami dia tinggal harta banyak, katakanlah bukanlah banyak sangat, contoh katakanlah 200,000, contoh 200,000, dia rasa dalam dia rasa dalam 200,000 tu dia boleh bertahan selama tempoh iddah habis. Takkan 200,000 boleh habis dalam 4 bulan 9 hari. Maknanya dia tak boleh kerja. Dia tak boleh bagi alasan, I darurat, I nak keluar. 200,000 you boleh pakai. You nak keluar sibuk-sibuk keluar apa? Contohlah kan. Kecuali kalau dia nak keluar juga, keluar untuk pengurusan harta pusaka tu lah. Nak pindah milik dia, yang tu bolehlah dia keluar. Tapi untuk alasan dia nak cari kerja tu tak boleh. Sebab ada bahagian yang suami tinggalkan untuk dia. Bukanlah semua 200,000 tu dia punya kan. Kalau dia ada anak, dia dapat 1/8 tu. Maknanya kalau duit 1/8 tu boleh mencukupi perbelanjaan baginya selama 4 bulan 10 hari, dia tak boleh keluar lah. Tak boleh lah bagi alasan I nak kerja, duit ada. Yelah. Maksud saya ni, kalau zaman dulu kan, kalau suami tu dia bijak merancang kan, dia buat akaun bersama. Suami meninggal, isteri masih boleh pakai akaun tu. Waktu kena buat akaun sama. Kadang suami ni dia takut kat isteri dia. Dia kata kalau saya buat bersama, macam dia punya je. Bukan saya punya, dia je yang punya. Tapi kena bagi kepercayaan lah kat isteri. Saya cakap macam saya buat. Kalau isteri tengok balik dia kena. Tapi nombor PIN dia tahu. Kan? Tapi sebaiknya macam tu lah. Kan? Sebaiknya patutnya kena macam tu. Sebab dalam hadis Nabi kata apa? Isteri ni, Nabi puji, isteri yang baik ni bukan yang sekadar kamu tengok dia, kamu gembira, suami tergembira, kamu suruh dia taat, tapi dia bijak menguruskan harta kamu. So kalau berdasarkan teks hadis tu, Nabi kata, ulama bahas, yang kena jaga harta suami untuk belanja ni isteri, bukan suami. Because dia yang tahu. Nak beli ikan, suami mana tahu? Suami tu kena jadi penasihat je. You kalau beli kurang sikit, dia nasihat je. Sebab yang nak tukar ni, yang ni rosak ke apa, yang tahu dia duduk rumah. Kita mana tahu kan? Dia tahu. So kena bagi kepercayaan kat dia. Janganlah sangka buruk sangat. Bercakap dengan muslimat macam tu lah kan. Kuliah muslimin kita cakap lain pula. Tak marah dia kat saya. Tak adalah. Tapi itulah hakikat dia. Hakikat dia begitu. Okey. Apa dia tadi? Macam mana boleh masuk situ? Akak tanya soalan ni kan. So itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, dia mengatakan sebenarnya boleh keluar. Bukan tak boleh keluar, boleh keluar. Boleh keluar. Cuma yang tak boleh tadi itulah. Yang tak boleh adalah jika dia nak menetap atau bermalam bukan di rumah hidupnya bersama suaminya. Tu saja yang tak boleh. Yang lain semua boleh. Itu pandangan kedua. Kerana adalah ujian masing-masing lah. Kerana ada wanita di zaman Nabi SAW, suami dia meninggal. Dia keluar dari rumah dia. Depan rumah dia ni dia ada kebun. Dia keluar dari rumah dia. Depan rumah dia tu dia pergi buat kebun-kebun dia, untuk semai apa semualah. Lepas tu ada sahabat pergi report kat Nabi SAW.
Nabi kata kamu boleh keluar, dengan syarat kamu mesti balik semula ke rumah kamu. Ya. So makna katanya, ada yang kata kalau dia nak pi kenduri, dia nak pi ceramah, dia nak pi apa-apa sajalah, boleh. Tapi dengan syarat dia mesti bermalam di rumah suami dia meninggal. Dia tak boleh malam ni I tidur rumah you, boleh tak? Tak boleh. Dan dia boleh keluar siang sahaja, malam tak boleh. Itu pandangan kedua lah. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia pandangan pertama. Pada pandangan pertama. Ustaz, kalau yang dia tinggal sendirian kan, di rumah dengan arwah, dia dikhawatiri memudaratkan dia boleh ikut anak sepanjang tempoh iddah tu, Ustaz. Okey. Yang tu dia kalau dah jatuh macam hukum darurat, contohlah mak kita di kampung dulu duduk dengan arwah ayah kita meninggal, mak kita tu pun dia tu bukan nampak sangat, ubat pun dulu arwah ayah yang tolong jaga, contoh. So kalau dia duduk seorang, bahayalah untuk dia kan. Itu dia kira hukum darurat lah. Ada dua cara. Bila darurat kena faham ya. Kadang orang kita boleh darurat dia simplistik. No. Kerana ulama letak kaedah ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat tu mesti kena cuba hadapi dengan kadar yang semampunya. Contoh, mak kita kat kampung. Okey. Boleh tak simplistik kita, "Toh, buat main lah rumah anak." Tak boleh lagi. Discuss adik-beradik, siapa boleh pergi teman mak? Sacrifice. Kamu tak kerja, pergi duduk dengan mak. Bawa anak-anak pergi duduk dengan mak. Ada kena macam tu dulu. Bukan, memang duduk dengan kami lah mak. Tak boleh. Dia bukan darurat terus simplistik, no. Oh, kalau macam tu syok lah. Kan? Doktor, darurat. Buka semua. Tak payah pakai baju. Darurat. Mana boleh? Oh, syok doktor ke tu? Tu tergatai. Jadi dia kena pada tempat dia sakit sajalah. Tak bolehlah semua. Itu saya nak balik pada konsep tadi lah. Tak bolehlah bila dia darurat, dia nampak khinzir, makan sekok terus. Sedap lah bawa balik tapau. Tak boleh lah. So kena bincang dulu. Ni, siapa boleh ni? Allah, saya ni tak boleh. Saya kerja. Saya pun tak boleh apply cuti. Kecuali hak ni ambil sebulan, hak ni ambil sebulan tanpa gaji. Tak apa. Buat. Kena sacrifice lah. Tak boleh lah macam tu. Atau kalau tak mau juga, pergi ambil maid. Maid yang dipercayai lah. Jangan maid pula dia lari pula. Pergi duduk dengan mak saya. Awak tak payah buat kerja berat-berat apa semua. Hujung minggu kami panggil maid main cuci. Awak jaga ubat dah. Kalau awak tak jaga, saya cuci awak. Boleh. Tapi kalau semua jalan tu saya tak mampu, gaji kami tak besar, nak pergi jaga pula jenis syarikat pula kata kalau ambil cuti berhenti sebab baru kerja, contoh. Yang tu tak ada pilihan, boleh bawa datang. Faham tu? Bila darurat tu orang kita selalu macam tu. Bila darurat, shortcut terus. Tak boleh lah. Kenalah usaha dulu. Kalau boleh biar mak tu duduk situ juga tu. Kalau tak boleh juga, contoh kita pergi duduk sana, kita pun sakit sekali. Masa tengok ayam itik, kita pun sakit. Nak jaga mak kita pun tak boleh jaga. Masa tu tak apalah. Mai kakak pun jadi sama, mai tu pun jadi sama, tak apalah, bolehlah buat mai. Kan? Macam tu. Ya. Okey, baik. Okey, wallahu a'lam. Tangguhlah sampai situ nah. Itulah panjang kita punya perbahasan hari ni. Ya. Berdosa dah suami dia. Berdosa lah suami dia. Kecuali kecuali dia kena duduk rumah tu. Kecuali kalau rumah tu rumah sewa. Sebab ada kes rumah sewa, bila suami meninggal,
Isteri dia suri rumah, dia tak ada duit nak bayar, nak pakai duit suami pun perlukan masa kan. So dia terpaksa pindah. Itu tak apa. Yang tu dia terus tak payah anak pi tunggu ke kan. Kecuali kalau anak boleh proceed bayar sewa lah. Contoh tak apa, mak duduk sebab arwah ayah pun duduk situ, duduk dengan mak lama kat situ. Tak apa, mak duduk kami bayar. Dan mak dia pun boleh duduk seorang. Tak apa. Atau ini kalau nak pakai pandangan kedua tadilah, siang mak dia mai duduk rumah anak dia, malam mak dia kena duduk sana balik. Salah satu. Dia kalau ada maslahat tak apalah, kita pindah pandangan kedua tu. Contoh macam tadilah, nak bayar tak boleh, nak ambil tak boleh, nak pergi teman tak boleh. Tak apa, siang mak ambil duduk dengan kami, maghrib kami pergi hantar mak duduk balik rumah. Lepas malam pun mak bukan buat apa dah kan. Esok pagi pula kami ambil balik. Pun boleh. Tapi itu kalau dekat lah. Kalau jauh mana larat kita nak bolehlah kita bawa. Ustaz, satu lagi Ustaz, yang isteri kematian suami kan, dia kan dia kena kan. So kalau macam suami dia pusing jenazah di masjid, dia boleh ke masjid selain solat jenazah sendiri. Yang ke masjid tu ada ulama benarkan. Kerana antara hak orang Islam ke atau Islam yang lain adalah menguruskan jenazah dia. Salah satu hak bagi isteri ke atas suami adalah untuk memandikan dia kan, atau solat ke atasnya. Tapi untuk ke kubur tak boleh lah, sebab ada larangan khusus. Untuk ke kubur tak boleh. Jadi soalan tadi tu tak boleh lah, berdosa lah. Suami itu berdosa lah, dia tak bagi nafkah kan, dan dia menjadi hutang. Maknanya kalau suami itu meninggal, isteri itu boleh ada kumpul bukti, boleh tuntut nafkah yang dia dah belanjakan kepada anak-anak dia dan diri dia daripada harta suami dia. Kalau suami dia berharta, dia boleh tuntut, halal. Lepas tuntut dah potong semua dia punya nafkah, baru ada baki tu baru boleh faraid. Ya? Ya? Yelah, aku tidak, siapa nak pergi makan anak tu kan? Okay, kita tangguh tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu salihat wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.